Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita memulakan perkongsian kita, majlis ilmu kita pada pagi yang berkah ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kena kunci sebenarnya. Kena tutup. Kena pesan betul-betul. Kena kunci. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar, saya sedang cari sesuatu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya memulakan dengan mengucapkan salam dan juga mendoakan kebaikan kesejahteraan kepada kalian semua. Alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian, terlebih dahulu saya mohon maaf. Sepatutnya live kita ini bermula jam 10 pagi, namun sekarang hampir 30 minit kita baru dapat mulakan kerana ada beberapa isu teknikal. Isu teknikal tu di pihak kami lah, kami mohon maaf terutamanya kepada pihak penganjur yang ternanti-nanti. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang dah tahu kuliah kita ni bermula sepatutnya jam 10, sekarang hampir setengah jam. Jadi insya-Allah kita akan menggantikan masa tu. Jadi lambat sikitlah kita siap. Yang sepatutnya 10 pagi hingga jam, sepatutnya 10 pagi hingga jam berapa ya? 1 jam ke 1 jam setengah? Sepatutnya pukul, sungguh ke? Tak ada, solitasi ni je. Okey, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Penganjur kita iaitu daripada pihak Masjid Muaz bin Jabal. Pihak Masjid Muaz bin Jabal, Masya Allah, Setiawasa Kuala Lumpur. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada ahli jawatankuasa Masjid Muaz bin Jabal yang betul-betul lumus menjayakan program pada hari ini.
Dan juga terima kasih juga kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita bersama penganjur ni pihak masjid. Dan kita tahu pihak masjid antara benteng pertahanan umat Islam. Antaranya untuk kerja-kerja kebajikan. Kalau dalam tempoh COVID-19 sekarang ni, banyak yang saya tahu, insya-Allah termasuklah Masjid Muaz bin Jabal banyak membantu asnaf fakir miskin untuk bantuan kelangsungan hidup, bantuan kepada para pendakwah, penceramah yang yang terputus punca pendapatan daripada rezeki berdakwah, mengajar dan sebagainya. Jadi insya-Allah pihak Masjid Muaz bin Jabal juga adalah salah satu pihak yang meneruskan kelangsungan majlis ilmu, kemudian kelangsungan asnaf fakir miskin ahli qaryah. Jadi insya-Allah walaupun kita fikir masjid kan tutup, buat apa lagi nak infak, masjid nak buat program apa, program ceramah ke apa semua tak ada. Tetapi tuan-puan sekalian, masjid adalah salah satu benteng terkuat umat Islam. Bila berlaku wabak, esok-esok berlaku apa pun, bayangkanlah kalau kita ada berlaku sesuatu yang menakutkan, serangan ke ataupun macam contohnya lah tsunami dulu kan, berlaku di Aceh. Ramai umat Islam pergi mana? Pergi menuju ke masjid. Sama juga Allah Alam akan datang fitnah apa, ujian apa yang datang. Mungkin perkara yang pertama, tempat yang pertama kita nak pergi pun masjid. Kan? Fitnah tu Dajjal ke, fitnah Ya'juj Ma'juj ke, fitnah apa pun lah. Kan? Saya rasa, bukan saya rasa lah, saya yakin umat Islam paling tempat yang paling diyakini adalah rumah Allah. Kita rasa selamat tu bukan semata-mata dari sudut pembinaan dia, kukuh, besar, macam tebal, macam secure lah kan. Tetapi paling utama kerana di situlah rumah Allah, kita rasa ada para malaikat yang akan sama-sama menjaga, memelihara dan sebagainya. Okey, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi ambillah peluang untuk kita sama-sama menyumbang kepada sebarang sumbangan untuk program pengimarahan dan operasi Masjid Muaz bin Jabal. Jadi subhanallah, saya kira marilah kita mengambil peluang sama-sama. Walaupun mungkin kita kata alah ustazah, saya memang support masjid Korea saya memang bantu. Tapi bila ada melintas iklan ataupun seruan untuk menyumbang, jadi saya kira bagi kita orang-orang yang beriman, orang soleh, walaupun masjid tu jauh daripada Korea kita nak supaya di masyar kelak bukan satu masjid je jadi saksi kepada infak dan sedekah kita, tapi ada sebanyak mungkin masjid. Yang mana kita tahu, oh masjid ni minta sumbangan, bagilah RM10, RM5, RM10, RM5 contohnya. Jadi banyaklah masjid yang menjadi saham akhirat dan juga air tangan kita mengalir. Masjid ini namanya asal perkataan sajadah sujud, masjid tempat sujud, rumah Allah. Kita berinfak untuk rumah Allah. Maka itu antara sebaik-baik infak yang kita salurkan daripada pinjaman rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi mungkin di IG tak ada maklumat untuk menyumbang, tak ada maklumat. Jadi anda boleh tim minta staff untuk bagi apa ni? Kena bagi Encik Ustaz, kena bagi di IG account number sebab ada yang tanya. Jadi sahabat-sahabat di FB live, di page, anda boleh je tengok ada Maybank walaupun kecil tu. Kalau tak tahu, boleh je hubungi nombor tertera untuk kita membantu masjid ni. Masya Allah. Jadi kita berapa lama duration ni Ustaz? Don't know.
Subhanallah, subhanallah. Saya baru dapat makluman program kita sepatutnya 1 jam, pukul 10 hingga pukul 11. Jadi insya-Allah kita akan berhenti dalam jam 11.30. Insya-Allah 11.30. Dan tajuk yang diberikan kepada saya ialah teladan ibu para solihin. Teladan ibu para solihin. Masya-Allah. Maksudnya hari ini tajuk yang sangat cantik, yang sangat baik untuk sama-sama kita kupas, iaitu teladan ibu para salihin. Maksudnya kita akan membicarakan tentang contoh-contoh ibu. Contoh-contoh ibu kepada anak-anak yang soleh. Jadi bila sebut teladan ibu para salihin, orang-orang yang soleh ni ramailah. Dan mungkin kita akan pilih beberapa nama, beberapa individu ibu yang kita boleh teladani. Jadi perkongsian pada pagi ini, pada kali ini adalah berkenaan dengan kisah-kisah ibu orang-orang yang soleh, bagaimana mereka mendidik diri mereka dan mereka mendidik anak-anak mereka. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bila kita sebut tentang ibu, kita faham ibu adalah madrasah yang pertama ataupun sekolah yang pertama untuk anak-anak. Ibu adalah pendidik pertama, dan daripada ibulah akan membentuk dari dalaman emosi, fikiran, karakter anak-anak. Walaupun mungkin hari ini kita boleh saja mengatakan bahawasanya anak kita ni pengaruh luar, Ustazah, anak saya ni start rosak, pengaruh kawan-kawan, pengaruh televisyen, pengaruh sekian-sekian. Tapi bila kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ada di dalam fitrah. Maksudnya di dalam keadaan suci bersih. Fa'abawahu. Maka ibu bapanya lah, Nabi kata, an yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Masya Allah. Maka ibu bapanya lah yang akan mengubah fitrah anak ni menjadi anak yang mengikut cara hidup, cara berfikir, cara makan, cara berhibur Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi subhanallah, dalam hadis ini jelas tuan-puan sekalian, sebelum kita menunding jari kepada pihak lain, ingatlah bahawasanya ketika anak itu di dalam kandungan kita, wahai ibu sekalian, bagaimana akhlak kita ketika mengandung, bagaimana makan minum kita ketika mengandung, kerana hasil pada makan minum itu akan bertukar jadi darah, dan lepas itu darah itu akan membentuk anak. Apa yang kita makan dan minum juga sangatlah mempengaruhi. Subhanallah. Kemudian bagaimana akhlak kita ketika mengandung, amal soleh kita, bacaan Al-Quran kita dan sebagainya. Kemudian bagaimana pula zikir kita, perangai kita, sabar ke tidak, sedikit sebanyak ia mempengaruhi. Dan setelah anak itu lahir, waktu bayinya, adakah kita letak, zaman sekarang ramai ibu moden dah letak anak depan TV buka kartun. Anak tu daripada baby lagi. Diamkan anak dengan kartun. Diamkan anak dengan game. Diamkan anak sekian-sekian. Subhanallah. Menjinakkan anak dengan hiburan. Jadi anak ini membesar dengan sukakan hiburan. Anak ini akan sentiasa meminta hiburan sebab daripada baby, mata telinga dia dah dibiasakan dengan hiburan. Subhanallah. Kemudian bila anak tu susah nak baca Quran, malas nak baca Quran, nak hafaz Al-Quran, kita mula mengatakan bahawasanya anak ni, kalau istilahnya, minta maaf kita tak nak sebut, tapi degil contoh, anak ni tak nak dengar kata, anak ni hati keras. Ya Allah, saya memang sedih bila ibu ayah datang. Bila ibu ayah kata, Ustazah anak saya ni degil, anak saya ni keras hati, tak tahu nak macam mana lah Ustazah. Saya kata, puan, tuan, hati-hati bila meletakkan gelaran-gelaran, tuduhan-tuduhan seperti itu, tomahan seperti itu kepada anak. Sebab bimbang sebenarnya kitalah yang degil. Kitalah sebenarnya yang keras hati. Hakikatnya anak ini cerminan kita. Subhanallah. Jadi sebelum kita nak anak ini berubah, ibu bapa dulu kena berubah. Sebelum kita nak anak berubah, ibu bapa dulu. Ustaz boleh pergi buat urusan. Sebab dia orang tunggu kita kan. Okey, sebelum kita mengharapkan anak berubah, memang tidak boleh, cara yang paling terbaik ibu bapa mesti berubah dulu. Kalau kita nak anak yang mencintai Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Kalau kita suruh
Bahkan kita suruh dengan tegas sekalipun, mungkin dia baca sekejap, tapi tidak mampu melahirkan anak yang mencintai Al-Quran. Kita boleh pegang apa ni, rotan. Kita kata baca Quran tu. Apa ni? Baca 2 muka surat. 2 muka surat baru boleh main. Ya, mungkin dia akan baca. Sebab apa? Dia takut kena pukul. Dia takut kena marah. Lepas tu sebab dia nak main. Tapi adakah mampu membentuk hati anak itu mencintai Al-Quran? Sebab itu, subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, perjuangan mendidik anak-anak yang soleh, yang baik, bermula dengan berjuang kita menjadi hamba Allah yang baik. Bila kita jadi hamba Allah yang baik, insya-Allah anak kita jadi hamba Allah yang baik. Bila kita pun menjadi ahli Al-Quran, walaupun tak mampu hafaz Quran 30 juzuk, tapi kita menghafaz dan membaca Al-Quran dengan lebih banyak, lebih kerap, tanpa kita sedar, Allah memberikan anak kita pun kecintaan kepada Al-Quran. Tapi kalau kita pun mencintai hiburan berlebihan, bukan saya kata hiburan tak boleh. Saya pun ada hiburan saya juga. Mesti berhibur, itu emosi, itu keperluan fitrah manusia kita ni. Memang perlu hiburan, subhanallah. Tapi kalau hiburan berlebihan, dia akan merosakkan diri kita, membinasakan diri kita. Umpama seperti apa? Sahabat-sahabat sekalian, garam dalam makanan. Garam bila cukup rasa, makanan jadi sedap. Tapi kalau berlebihan, makanan mungkin terpaksa dibuang, tak boleh dimakan kalau terlebih banyak sangat. Itulah hakikatnya, subhanallah, hiburan kepada kehidupan bila berlebihan, dia akan merosakkan dan membinasakan. Na'udzubillah min zalik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk memang berkenaan dengan ibu. Jadi, siapa yang anak, walaupun tak kahwin lagi, bayangkan ibu anda. Kemudian bagi seorang wanita yang dah jadi ibu, saya harap anda boleh bersama dengan saya untuk beri lebih perhatian. Dan kepada para bapa pun sangat bagus, sangat kalau mendengar sama, ambil teladan bagaimana ibu-ibu yang hebat di luar sana mendidik anak, menjadi anak yang hebat pada pandangan Allah. Bukan pada pandangan manusia ni. Saya bukan, ustazah ni fokus bab tu je. Habis tu ibu-ibu yang lahirkan anak doktor, engineer apa semua tu. Subhanallah, bukan saya kata ibu-ibu tu tak hebat. Masya-Allah. Kalau tip ibu bapa untuk melahirkan anak yang hebat dalam kerjaya. Anak yang hebat dalam kerjaya, dalam pelajaran dan sebagainya memang banyak tuan-puan sekalian. Tapi hampir tengah hari ni, pagi ni, saya nak fokus kepada ibu bapa yang hebat melahirkan anak-anak yang menjadi hamba dan khalifah. Yang menjadi hamba dan juga khalifah. Maksudnya hamba Allah, dia seorang hamba Allah yang baik. Khalifah pula khalifah yang baik. Maksud khalifah apa? Pemimpin. Ataupun yang mengimarahkan bumi ini. Sama ada dia sebagai engineer, ataupun dia sebagai, kita panggil, sama ada dia sebagai engineer, ataupun dia sebagai doktor, ataupun dia sebagai tukang sapu, ataupun dia sebagai tukang rumah, mungkin dia tukang cat, walaupun dia peniaga tepi jalan, tetapi dia menjadi khalifah yang baik. Khalifah ini seseorang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat kepada manusia, memberi manfaat kepada binatang, kepada tumbuhan. Okey, saya ni seorang-seorang ni, setting seorang-seorang, encik suami pun ada urusan kena keluar, tim pun tak ada. Itu yang nampak macam communication melalui ini, saya cuba sesuaikan diri. Bila ceramah, bila live, saya cuba buat di rumah, kurangkan pergerakan keluar dan sebagainya. Staff pula ada di pejabat, ada yang ada di rumah. Jadi communication tu masih lagi nak sesuaikan diri. Dan saya sekarang duduk di studio di rumah saya, Masya Allah. Studio yang baru saja siap. Jadi bila bergerak seorang diri ni macam ni lah ya. Ustaz pula, encik suami pula terpaksa keluar sebab ada urusan. Okey, sahabat-sahabat, saya nak conteng sikit sebenarnya. Saya harap sahabat-sahabat boleh nampak dan saya tak boleh nak tinggikan, nak rendahkan ke apa sebab susah sikit lah nak kontrol bila seorang. It's okay sebenarnya. Kadang-kadang senang juga seorang ni. Tak pening kepala. Bukan masuk pening kepala apa ya. Maksudnya kadang-kadang seorang pun kita boleh je. Okey, subhanallah. Okey, sahabat-sahabat yang minta sekalian, saya nak conteng sikit saja. Tapi ini adalah hadis Nabi yang pagi tadi. Okey, sekejap.
Okey, subhanallah. Saya nak padam. Memang tak sempat nak baca pagi tadi, tak apa. Nanti saya tulis balik. Ini konsep yang mudah dan selalu dah saya share. Untuk anak ataupun untuk diri kita. Masya Allah. Tapi tak terbalik tak apa ke? Tapi tak nampak nanti kalau terbalik. Saya kena pusingkan dulu. Okay, saya pusingkan dulu. Sahabat-sahabat. Sabar ya, sabar. Manalah pula pusing dekat ni. Kan dah nampak tu. Okey. Subhanallah. Okey, macam ni lah Okey, kejap. Okey, baru jelas. Okey, subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Kita kan dua. Kita ni manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa maksud dia? Laqad khalaqnal insan Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya Allah. Ini adalah pengiktirafan Allah kepada kita. Fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim membawa maksud maka sesungguhnya kami menciptakan manusia. Menciptakan insan, kita manusia, fi ahsani taqwim, dalam keadaan ahsani taqwim, sebaik-baik. Kalau hasan maksud dia baik, hasanah maksudnya baik saja, tapi ahsan sebaik-baik. Masya Allah. Taqwim ciptaan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini firman Allah. Ini adalah penyataan Allah Subhanahu wa taala bahawasanya di antara sebanyak-banyak ciptaan Allah yang lain, Allah menciptakan apa? Allah menciptakan bumi, bintang, bulan, matahari. Allah ciptakan para malaikat. Allah ciptakan jin, syaitan, iblis dan semuanya lah. Daripada Allah adalah makhluk, ciptaan Allah. Dan Allah berfirman, laqad khalaqnal insan. Maka sesungguhnya kami menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik ciptaan. Jadi full stop, noktah, memang pasti yakin bahawa kita ada ciptaan Allah yang terbaik. Namun ciptaan Allah yang terbaik ini, kita ni subhanallah diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang terbaik ini, sahabat-sahabat sekalian, mempunyai peranan dan tanggungjawab yang terbaik juga. Dan dalam satu hadis Nabi SAW menggambarkan bagaimana ketika Allah nak meletakkan amanah kepada bukit, kepada langit, kepada makhluk-makhluk yang jauh lebih besar, semuanya tidak sanggup untuk menerima amanah. Semuanya tak sanggup, subhanallah. Tetapi manusialah yang sanggup untuk menerima amanah menjadi khalifah. Subhanallah. Okey, kita tengok. Ini firman Allah berkenaan kita lah manusia. Sebagai manusia, kita ada dua tanggungjawab yang paling utama. Sebagai manusia, kita ada dua tanggungjawab paling utama. Yang pertama, kita sebagai hamba. Yang kedua, kita sebagai khalifah. Kena ingat selalu prinsip ni. Satu, sebagai hamba. Kedua, kita sebagai khalifah.
Sebagai hamba, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ini firman Allah ya, illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa maksudnya? Dan tidak kami ciptakan. Subhanallah, Allah dan tidak wa ma khalaqtu, dan tidak aku ciptakan, dan tidak aku ciptakan wa ma khalaqtu, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk memperhambakan diri. Liya'budun, untuk memperhambakan diri, untuk menyembah, untuk beribadah, untuk apa lagi? Untuk menyembah, beribadah, kemudian ataupun liya'budun, memperhambakan diri. Menyembah, ibadah, memperhambakan diri. Okey. Masya Allah. Kemudian berkenaan dengan khalifah pula, Allah SWT berfirman, tapi ayat ni panjang, saya tak tulis panjang. Wa idh qala rabbuka lil malaikah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Subhanallah. Wa idh qala rabbuka, okey, saya sampai ni. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi fil ardi. Okey. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka, dan apabila berkata Tuhanmu. Siapa yang berkata? Allah. Dan apabila berkata rabbuka, Tuhanmu iaitu Allah, lil malaikah, kepada para malaikat, inni, sesungguhnya aku. Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi, sesungguhnya aku ingin menjadikan pada muka bumi itu khalifah. Inni ja'ilun, ingin menjadikan, fil ardi, pada muka bumi itu khalifah, iaitu khalifah, pemimpin yang memakmurkan, yang menjaga, yang mentadbir, yang mengurus. Subhanallah, khalifah. Perkataan khalifah di sini, firman Allah ni menyambung lagi tuan-tuan sekalian. Khalifah, kemudian perkataan hamba ada di sini. Perkataan khalifah ada di sini kan. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, inilah dua peranan kita sebagai ibu ke, sebagai ayah ke, sebagai anak ke, sebagai isteri ke. Dua ni lah, tak lari daripada dua ni. Kita daripada hidup, lahir, sampai kita dah ada akal, dah ada ilmu, sampai kita mati, kita sedang menggalas sebelah kanan sebagai hamba, sebelah kiri sebagai khalifah. Kalaupun ada orang kata, Ustazah, saya tak naklah jadi khalifah, saya jadi hamba je. Tidak boleh. Sebab tujuan kita diciptakan untuk menjadi hamba dan juga khalifah. Sebagaimana yang disebutkan, tetapi jangan faham khalifah kena pergi perang apa semua. Khalifah tu memimpin diri kita dan memimpin orang sekeliling kita.
Walaupun dia kata, Ustazah, saya nak memimpin siapa? Saya tak ada siapa-siapa pun. Saya tak kahwin lagi. Mak ayah saya pun dah tak ada. Saya pun ni. Kamu ada kawan-kawan tak? Ada. Mana ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ni? Mesti ada orang sekeliling dia. Yang dia boleh ajak kepada kebaikan dan yang dia boleh mencegah kepada kemungkaran. Okey, cuba kita lihat. Subhanallah. Apabila Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan, Allahu Akbar, ni, melainkan, bila ada perkataan illa di sini, melainkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, untuk memperhambakan diri kepadaku. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, contohlah kalau saya sebut, contoh saya kata, bang, saya tak buat tau. Saya tak buat. Tak buat apa? Macam ni. Contoh saya bagi tahu suami saya, bang, saya tak buat pengat pisang ni. Saya takkan buat pengat pisang ni kecuali sebab awak. Saya tak buat pengat pisang ni bang kecuali untuk awak. Sebab apa? Subhanallah. Dia beza dengan ayat kalau saya sebutkan, bang, saya buat pengat pisang ni untuk awak. Tapi bila saya sebut perkataan, bang, saya takkan buat pengat pisang ni kalau bukan untuk awak. Seolahnya lagi kuat ayat kedua kan. Saya tak buat pengat pisang ni kecuali untuk awak. Sebab saya tak makan, anak-anak pun tak makan. Subhanallah. Beza dengan, bang, saya buat pengat pisang ni untuk awak. Maksudnya untuk awak, untuk orang lain banyak lagi. Tapi bila ada illa, saya tak buat tau pengat pisang ni kecuali untuk awak. Bayangkan bila Allah berfirman, dan itu hanyalah contoh perbandingan yang sebenarnya takkan tepat pun dengan firman Allah ni, supaya kita mudah faham betapa Allah beri penegasan. Wama, Allah mulakan dengan nafi, manafiyah, iaitu Allah memulakan dengan tidak dulu. Dan tidak. Maksudnya aku takkan, Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan menciptakan, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah, untuk beribadah, untuk memperhambakan diri padaku. Kalau kita lari daripada tujuan Allah ciptakan liya'budun ni, maksudnya kita tak capai pun tujuan Allah ciptakan kita. Okey. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan, untuk beribadah kepadaku. Jadi kalaulah tak sebab ini, Allah tak ciptakan kita. Umpama begitu. Kalau bukan sebab abang, saya tak masak ni. Kalau bukan sebab Allah nak jadikan kita hamba dia, memperhambakan diri, Allah tak ciptakan kita. Sebab itu ayat ini sebenarnya kupasannya lagi mendalam. Wama, bila Allah memulakan dengan manafiyah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan menjadi hamba kepadaku. Jadi ibu-ibu orang yang soleh, nanti kita akan petik beberapa kisah. Ibu-ibu orang yang soleh, dia sangat faham tujuan dan amanah dia adalah, misi yang paling utama, yang pertama adalah menjadikan anak dia hamba Allah. Hamba Allah. Daripada kecil dia memperkenalkan dia tu siapa, Allah itu Tuhan kita, kita ada rukun iman, kita ada rukun Islam. Menjadi hamba Allah yang baik tu macam mana maksud dia? Kalaulah kita nak bagi faham anak kita kan, okey, kamu kalau nak jadi pelajar sekolah yang baik macam mana? Kena ikut peraturan, kena pakai uniform, tak boleh buat bising, kena buat kerja sekolah. Macam itulah peraturan sekolah. Boleh tak kalau kamu nak pakai baju ikut dan je? Tak nak pakai baju uniform sekolah. Tak boleh Umi. Kalau pakai baju biasa pergi sekolah nanti kena denda. Nanti cikgu tak benarkan masuk, mesti pakai uniform. Lalu kita beri faham kepada anak, macam itulah juga. Kalau kamu nak jadi pelajar yang baik, kamu ikuti semua peraturan sekolah dan kamu dikira sebagai pelajar yang baik. Jadi nak menjadi hamba Allah yang baik, kita pun sama kena ikut segala peraturan Allah. Sebab muka bumi ini adalah milik Allah. Allah lah yang berhak untuk buat apa pun peraturan. Kita pun milik Allah. Allah yang Khalik yang ciptakan kita. Daripada kita tidak ada apa-apa, percantuman air mani dengan air mani lelaki dan perempuan, sebenarnya tak ada apa pun, air hanyalah air. Bagaimana daripada unsur air, kita sebutkan air itu yang sangat cair, yang kita lihat tak ada apa-apa, Allah lah yang maha berkuasa, yang menumbuhkan semuanya.
tulang, jantung, paru-paru, mata, semua. Jadi Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian yang kita bacakan tadi. Wa ma khalaqtu subhanallah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Subhanallah, untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-Nya. Dan kalau kita jadi hamba-Nya yang baik, kita dapat apa? Dapat syurga. Reward yang lebih besar. Untuk jadi hamba Allah, kita kena berjuang sekian-sekian. Jadi, samalah juga Allah menetapkan kita peraturan pemakaian sebagai hamba-Nya. Kalau habis tu yang tak pakai tu, yang orang Islam juga tu, anak saya selalu tanya, Umi, itu orang Islam ke? Islam. Habis tu kenapa tak pakai tudung? Kenapa pakai seksi? Dia Islam, kita doakan dia. Tapi dia bukanlah Islam yang baik. Kita terangkan supaya dia faham. Dia bukan Islam yang baik. Kalau dia baik, insya-Allah satu hari nanti dia akan jadi Islam yang baik. Dia akan mentaati semua perintah Allah. Samalah juga macam kamu kan, kita bagi perbandingan untuk mudah. Jadi pendidikan seorang ibu, masya-Allah, bagaimana nak masukkan unsur-unsur akidah kepada anak tu. Kan, kefahaman yang mudah. Kalau bawa dalil apa semua, tahap pemikiran anak tu tidak mampu nak mencapai. Okey, jadi kita faham untuk menjadikan anak-anak kita, diri kita hamba Allah yang baik, dua perkara lah. Taat segala perintah, tinggalkan larangan. Itulah dua perkara, tuan-puan sekalian. Yang basic, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu diminta untuk menyebarkan kebaikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Okey, sahabat-sahabat sekalian, kita tengok yang kedua pula ni. Yang pertama ini penjelasan dia banyak lagi. Hamba yang baik, jaga akhlak, jaga mata, jaga pakaian, jaga pergaulan, semualah. Kemudian yang kedua iaitu kita menjadi khalifah. Hamba, subhanallah, seorang hamba yang baik, dia mestilah kita panggil hamba yang soleh. Soleh. Hamba yang baik, hamba yang soleh. Kan? Hamba Allah yang soleh kan masuk syurga, beramal soleh. Soleh ni maksudnya baik. Tuan-puan sekalian, bahasa Arab maksudnya baik. Tak payah Syirah. Tak apa. Okey, hamba Allah yang baik, hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang baik. Masya Allah. Jadi bila hamba Allah yang baik, ciri-cirinya adalah akhlak yang baik, kata-kata yang baik, pandangan mata yang baik, pendengaran yang baik, semua tu dijaga. Kemudian bila khalifah pula, sahabat-sahabat sekalian, iaitu khalifah yang muslih. Masya Allah. Khalifah yang muslih. Hamba Allah yang baik. Hamba Allah yang baiklah. Solat, jaga semua perintah Allah, larangan Allah, tinggalkan. Khalifah yang muslih. Saleh, baik. Muslih, beri kebaikan. Masya Allah. Seorang hamba yang baik, kalau dah jadi hamba Allah yang baik, mesti dia boleh bagi kebaikan kepada siapa? Beri kebaikan kepada siapa ni? Kepada manusia yang lain. Kebaikan pada siapa lagi? Bagi kebaikan kepada binatang yang hidup sekeliling kita. Nampak binatang lapar ke apa, beri kebaikan. Dia muslih, dia memberi kebaikan, dia khalifah. Binatang. Lepas tu apa lagi? Bagi kebaikan kepada apa? Tumbuhan. Nampak sekarang ni kan, macam lama tak hujan ni, ada pokok-pokok kat masjid, kat surau nampak kering, kita pun pergi siram. Bukan pokok kita pun. Lepas tu alam. Masya Allah. Dan lain-lain. Banyak lagi lah. Subhanallah. Seorang khalifah Allah yang mana Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan apabila berkata Tuhanmu kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan pada muka bumi ini khalifah. Allah sambung lagi. Ada firman Allah ni bersambung lagi. Sambungannya adalah qalu. Lalu para malaikat berkata, bila Allah bagi tahu para malaikat, ini sesungguhnya aku ingin menjadikan pada muka bumi ini khalifah. Qalu. Lalu mereka berkata. Siapa berkata? Para malaikat berkata kepada Allah. Qalu. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Allahu Akbar. Sadaqallahu azim. Itu firman Allah. Bila Allah beritahu para malaikat akan jadikan khalifah, dan para malaikat tahu siapakah khalifah, yang dimasukkan adalah manusia yang menjadi khalifah di muka bumi untuk mentadbir muka bumi ni. Masya Allah, khalifah. Lalu para malaikat menyebut, qalu, lalu para malaikat berkata, ataj'alu fiha, adakah engkau ya Allah akan menjadikan padanya, iaitu pada muka bumi itu, man yufsidu fiha, mereka yang melakukan kerosakan padanya. Iaitu para malaikat kata, adakah kamu ya Allah, adakah engkau ya Allah ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah yang mana mereka itu akan melakukan kerosakan padanya, man yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan manusia itu akan menumpahkan darah, akan saling bunuh-membunuh. Wa nahnu, dan kami ya Allah, wa nahnu nusabbihu, wa nahnu, dan kami ya Allah, nusabbihu, yang sentiasa menyucikanmu. Tasbih, tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kamilah ya Allah, para malaikat ini ya Allah, yang sentiasa menyucikanmu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan selalu memujimu, bihamdika wa nuqaddisu lak, dan sentiasa menjernihkanmu. Kudus, ya kudus, yang maha jernih, yang sentiasa mengesakanmu. Subhanallah. Malaikat sebut, ya Allah, adakah kamu ingin menjadikan manusia khalifah di muka bumi, sedangkan mereka itu akan melakukan kerosakan, mereka itu akan menumpahkan darah. Lalu Allah menjawab apa? Wahai para malaikat, engkau tidak tahu apa yang aku tahu. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu khalifah di muka bumi Allah ini, ternyata apa yang malaikat sebut di hadapan Allah akan melakukan kerosakan memang benar. Manusia memang nampak kecil, tetapi akal yang telah disalahgunakan telah menarah banyak muka bumi ini. Telah menarah banyak muka bumi ini, tuan-puan sekalian. Telah merosakkan alam, telah merosakkan laut, telah merosakkan sungai, telah merosakkan banyak galian-galian muka bumi, telah membunuh dan membuat kerosakan pada kezaliman kepada binatang, kepada ekosistem alam. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan bagaimana kita dalam keadaan suasana dunia hari ini yang bertuhankan hiburan, yang bertuhankan ekonomi, kan? Siapa yang pegang ekonomi dunia, dialah hebat. Bagaimana kita tetap nak jelas misi kita sebagai ibu dan ayah, nak melahirkan anak hamba Allah yang saleh dan khalifah Allah yang muslih, yang memberikan kebaikan kepada manusia. Dia tak bagi mudarat pada manusia, dia orang yang buat baik pada manusia. Dia suka membantu orang yang susah. Subhanallah. Jadi anak yang baik nak, kamu kena baik. Walaupun orang cakap kamu gini-gini, kamu jangan balas. Walaupun orang cakap macam ni, kamu jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sentiasa tanam supaya jadi anak yang baik. Lepas tu kita tengok anak kita main semut, tekan. Anak saya pun kadang macam tu sesama lelaki tu kan. Nampak semut ni. Lepas tu kata, jangan bunuh semut ni. Semut ni kemungkinan kita sajalah kalau saya buat ayat dengan anak saya kecil-kecil tu kan. Semut ni ada mak dia, ada kakak dia, ada adik dia, ada abang dia. Sian dia, ada ayah dia. Kan nanti mak ayah dia tak jumpa, kesian ni. Sian semut ni. Tak apalah kita kalau dia pun tak kacau kita, biar je lah dia nak lalu. Kadang tengoklah binatang yang kita boleh tolak ansur lah, tuan-puan sekalian. Nampak kucing lapar, kita kata, nampak lapar lah kucing tu. Bang, cari sikit makanan, lepas tu bagi. Walaupun kita tak jaga dia. Bahkan anjing yang kelaparan sekalipun, memang kita dituntut untuk membuat kebaikan. Tak boleh, anjing, haram, sepak, baling batu. Subhanallah, kalau anak kita kata, tak boleh. Itu adalah binatang ciptaan Allah. Cuma dia menjadi ujian bagi kita orang Islam. Kan? Dan bukanlah jadi satu perkara yang kita boleh hina, kita boleh ini. Kan kalau sumpah serana, orang kita kan mesti sebut anjing, khinzir dan sebagainya. Saya rasa anjing, khinzir pun tak rela lah kita gunakan nama mereka untuk jadi sumpah serana, bahan sumpah serana. Yelah kalau guna kucing macam tak kasar kan. Kalau guna, yelah macam tu lah kan. Kalau guna lipas ke, lipas lah kau ni ataupun kucing lah kau ni, tikus lah macam tak. Tapi sebab apa? Memang binatang dan khinzir dan anjing ini menjadi satu ujian bagi umat Islam juga. Bagaimana kita nak berurusan. Jadi tuan-puan ni mata Allah sekalian, kalau kita tengok, tapi khinzir kita tahulah ujian bagi kita bagaimana nak jaga makanan. Anjing pula dia sebab binatang yang hidup di kalangan manusia. Dan dia adalah, di kalangan binatang, anjing adalah teman yang terbaik. Masya Allah. Jadi bagaimana kita untuk jadi ibu bapa yang jelas, nak jadikan anak kita hamba yang baik,
hamba yang baik, belajar rukun iman, rukun Islam dengan baik, Al-Quran, hadis Nabi, belajar apa semua, jadi hamba Allah yang baik. Setelah dia jadi hamba Allah yang baik, dia mesti akan jadi khalifah yang muslih. Buat baik manusia, buat baik binatang, buat baik pada tumbuhan. Kita ajar anak kita pergi siang-siang pokok, kita kata tumbuhan ni pun berzikir kepada Allah. Cuba kita tengok tumbuhan ni hari ni nampak kering, cuba kita bagi air, kita tengok nanti. Subhanallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tumbuhan ini mendoakan kita. Insya-Allah mudah-mudahan tumbuhan ni jadi saksi di mahsyar kelak bahawasanya kita ni telah memberikan, menjadi khalifah yang baik, berikan kebaikan, kamu memakmurkan muka bumi, makhluk-makhluk Allah yang lain, kepada alam semula jadi, bukit bukau, sungai. Kita pesan jangan buang sampah dalam sungai, jangan buang sampah dalam ni, kena kutip, tak boleh. Kalau kita pergi piknik dekat pantai kan, ada orang buang, kita terangkan jangan buat kotor pantai, ini alam ciptaan Allah. Alah, memang dah kotor pun kita tambah sikit je. Tak boleh, kita akan ditanya dengan apa yang kita buat. Jangan buat perbandingan dengan orang lain, keburukan yang orang buat. Kita ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita akan beralih duduk. Duduk. Kita akan pusing. Masya Allah. Okey. Okey. Sikit lagi kita ada masa lebih kurang 20 minit. Sekarang ni saya nak bercerita tentang kisah ibu-ibu orang yang soleh. Kisah ibu-ibu orang yang soleh. Subhanallah. Masya Allah. Untuk kita jadikan teladan. Okey ya, sahabat-sahabat semua. Okey, subhanallah. Sekarang saya ingin berkongsi beberapa kisah ibu-ibu orang yang soleh. Yang pertama, saya nak share, dan kisah ini pun saya jadikan ia sebagai satu semangat kepada saya juga menjadi ibu akhir zaman ni. Dan jangan sedih orang yang belum jadi ibu, sebab kalau anda ada anak buah ataupun anak angkat pun kedudukannya sama. Kalau anda pernah mendidik mereka, cuba didik kan, bantu mereka dalam pembentukan akhlak dan sebagainya. Masya Allah. Okey, kalian pernah dengar tak? Ini saya buka laptop saya sebenarnya. Pernah tengok tak keluarga ni? Indonesia, keluarga Indonesia ni. Subhanallah. Pernah tengok ya? Tadi saya duk cari pasal keluarga ni. Saya sebenarnya nak cari detail lagi, tapi saya tak jumpa. Saya pun dapatlah jumpa sebab saya pernah share kisah mereka. Masya Allah. Cuba kira anak mereka ada berapa orang? Anak mereka ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pun keliru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dikatakan mereka ni ada anak 10 orang. Masya Allah. Betul lah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Subhanallah. 10 anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Ini adalah ibu bapa di Indonesia. 10 orang anaknya menjadi penghafaz Al-Quran. Masya Allah. Pasangan suami isteri ini menghasilkan anak-anak yang cergas dan anak-anak yang mencintai Al-Quran, anak-anak yang ingin berusaha. Sebab apa saya sebutkan begitu? Yang saya fahami daripada berapa banyak saya baca kisah tentang keluarga yang hebat ini, Masya Allah, mereka bukan semua melalui proses menghafal Quran secara formal, masuk sekolah ke tidak. Dan banyak mereka ini menghafaz Al-Quran di rumah mereka. Okey, kita tengok sebagai yang terjadi pada pasangan ini. Nama dia Mutammimul Ula. Ayah dia nama dia Mutammimul Ula dan Drawiriyaningsih. Susah sikit lah saya nak baca. Pasangan ini memiliki 10 orang anak. Subhanallah, dan mereka semuanya penghafal Al-Quran. Sebenarnya masing-masing sibuk. Ibu bapa ni kedua-dua ibu dan ayah yang berkejaya. Ibu dia saya tak ingatlah dia punya jawatan apa, dan ayah dia pun ada jawatan, maksudnya seorang ibu ayah yang berkejaya. Okey, subhanallah. Apakah kunci keberhasilan mereka? Apakah kunci kepada kejayaan ibu bapa ini? Boleh melahirkan 10 orang anak, dan anak mereka ni sekarang dah besar. Ada jadi doktor, ada jadi jurutera, ada jadi guru, ada yang jadi peniaga. Macam-macam kejaya, tapi mereka adalah hafaz Quran. Okey, pertama,
Pertama, apa yang mereka jadikan ialah menjadikan putera-puterinya seluruhnya hafaz Quran. Okey, antara yang mereka lakukan secara rutin setiap hari iaitu setelah solat subuh dan maghrib adalah waktu khusus untuk Al-Quran yang tak boleh dilanggar dalam keluarga ni. Sewaktu masih kecil, subhanallah, mereka mengajarkan Al-Quran dan menghafal Al-Quran di rumah mereka. Tuan-puan dimati Allah sekalian, mungkin kita fikir ibu bapa ni mungkin hafaz Quran daripada kecil. Tidak. Sejarahnya ibu bapa ini bukan begitu. Mereka juga seperti kita tetapi mempunyai cita-cita yang hebat untuk menjadikan anak-anak mereka penghafaz, pencinta yang sangat dekat dengan Al-Quran. Sebab kita tahu kalau kita tinggalkan anak kita harta, kemungkinan mereka akan, kita boleh tinggalkan anak harta. Tetapi untuk jaminan kehidupan yang sejahtera di dunia. Tetapi sekiranya kita meninggalkan Al-Quran, Al-Quran akan membawa kesejahteraan di dalam kubur sampai ke mahsyar. Bahkan siapa ibu bapa yang paling bijak adalah yang mendekatkan anak dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran akan memberikan kesejahteraan, keselamatan, ketenangan saat hidup di dunia, kecukupan rezeki, kedekatan dengan Allah, sentiasa dipelihara, sentiasa diberi pertolongan. Percayalah ahli Al-Quran tidak akan jatuh fakir. Ahli Al-Quran tidak akan terputus rezekinya daripada Allah. Mereka ni adalah ahli-ahli yang menjaga kalamullah. Subhanallah, saat hidup di dunia, Al-Quran dah ada kebaikan untuk kita. Saat hidup di dalam kubur, kita tahu Al-Quran adalah peneman. Al-Mu disebut dalam hadis yang sahih. Bagaimana ada satu kisah daripada hadis riwayat yang sahih menceritakan ada beberapa orang sahabat Nabi ni, dia bina kemah dan dia tak tahu pun di bawah tu kuburan. Lalu pada waktu selepas itu, dia mendengar ada suara daripada dalam kubur sedang membaca surah Al-Mulk sampai habis. Daripada awal sampai akhir. Ada suara di bawah kubur. Ini kisah benar tuan-puan sekalian, hadis sahih. Lalu sahabat ini terus pergi bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami telah membina khemah yang kami tidak tahu di bawahnya ada kubur." Lalu Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya Tabarakalladzi biyadihil mulk," iaitu surah Al-Mulk itu. Nabi kata, sesungguhnya surah Al-Mulk itu dia adalah pendinding, pelindung kamu daripada azab kubur. Nabi sebut hiyal munjiyah. Dia adalah pendinding, pelindung, penyelamat kamu daripada azab kubur. Subhanallah. Sebab itu tuan-puan yang mati Allah sekalian, sesibuk apapun hari kita, sampai tak sempat nak baca Quran, sebelum tidur tolong baca Quran. Kalau saya pesan pada anak-anak, saya selalu kata gini, macam mana pun berlaku, Umi Abi mati ke apa, tolong baca Al-Mulk. Memang kita baca setiap malam. Lepas maghrib atau lepas isyak, kita baca sama-sama dengan anak-anak kan. Wajib baca. Baca dengan anak-anak. Kalau anak tak nak, suami tak nak, kita je baru nak berubah, tak apa. Baca dulu seorang-seorang. Lama-lama insya-Allah anak dengan suami akan ikut sama. Kita baca Al-Mulk. Selalu saya pesan macam ni, kata baca. Macam mana pun baca. Sebab dekat dunia, kalau kamu susah, ada ramai boleh tolong. Umi tolong, Abi tolong, mungkin ada kawan-kawan, mungkin ada siapa-siapa, kita boleh minta tolong. Tapi di dalam kubur, tak ada siapa boleh tolong kita, tak ada. Tetapi Al-Quran boleh menolong kita daripada sesuatu azab yang tidak ada orang manusia boleh menghalang kita. Iaitu apa? Al-Mulk. Itu yang kita kena jelaskan pada anak. Surah Al-Mulk. Kemudian kami cuba juga beramal dengan surah Al-Waqiah pada setiap malam. Lepas tu bila anak tanya, kenapa Umi kena baca Al-Mulk, lepas tu baca Al-Waqiah, saya kata macam ni. Apa pun berlaku, yang menjaga kita adalah Allah. Kalau Umi Abi mati dulu, subhanallah, Umi Abi tak risau pasal anak. Tak risau pasal anak jika anak istiqamah baca surah Al-Waqiah pada setiap malam. Sebab ini adalah satu kisah yang sahih daripada seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi yang bernama surah Al-Waqiah, seorang sahabat. Dan cerita ni dikisahkan dalam Jabatan Mufti Beberapa Persekutuan. Sahabat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak ingat, tapi sahabat Nabi yang terdekat. Bila saat dia sakit tenat, dia dah nazak, lalu Sayyidina Uthman bin Affan pergi ziarah. Sayyidina Uthman bertanya, saya tak ingat nama dia apa ni, Masya Allah, Muhammad. Lalu Sayyidina Uthman bertanya, apakah yang kamu tinggalkan untuk anak-anak kamu? Masya Allah.
Kan, adakah kamu tinggalkan apa-apa untuk anak-anak kamu ni? Biasalah kita kan orang dah nazak, lepas tu ada anak-anak kecil lagi, mungkin orang akan fikirkan pasal anak-anak lah kalau apa-apa berlaku. Lalu sahabat Nabi menjawab, sesungguhnya yang aku bimbangkan adalah diriku pada saat ini. Dan aku telah meninggalkan untuk anak-anakku bacaan surah Al-Waqiah pada setiap malam. Dan aku telah mendidik anak-anakku membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam. Kerana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Waqiah pada setiap malam, tidak akan terkena dirinya dan keturunannya, tidak akan ditimpa dirinya dan keturunannya kepada dirinya keturunannya kepapaan. Tak akan jadi apa-apa, tak akan jadi miskin, tak akan jadi seorang yang meminta-minta. Allah mesti bagi kecukupan. Tak kaya pun cukup. Hidup serba ada. Masya Allah. Lepas tu saya kata bagi faham pada anak-anak. Tunjukkan hadis Nabi tu. Kita kata 2 ni setiap malam kita baca. Al-Mulk, lepas tu baca Al-Waqiah. Subhanallah. Kerana disebut juga surah Al-Waqiah ni surah kekayaan. Boleh tak Ustazah beramal dengan niat-niat macam tu? Jawapannya boleh. Mana-mana surah ataupun ayat Al-Quran ataupun zikir ataupun doa yang telah dibawakan daripada Nabi SAW akan fadilatnya, maka kita boleh beramal untuk mengharapkan fadilat, kelebihan. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, muslimin muslimat dimata Allah sekalian. Kalau ibu bapa ni dia jadikan 2 waktu yang paling penting dalam keluarga mereka, selepas maghrib, selepas subuh. Subuh kena bangun awal sikit lah supaya masuk subuh je terus, sebab ada masa lah kita. Lepas maghrib, lepas subuh adalah waktu yang terpenting untuk keluarga ini meluangkan masa untuk Al-Quran. Maghrib, walaupun kita nampak waktu yang pendek, tapi itu antara waktu yang sangat barakah tuan-puan sekalian. Waktu yang doanya makbul. Jadi kalau saya sendiri, kami sendiri sebagai ibu bapa, sebab kita belajar daripada orang-orang yang berjaya ni. Subhanallah, kami memang dah lama pun potong. Dah berapa tahun dah memang tak ada Astro, tak ada Enjoy, tak ada apa. Tapi TV ada, yang ada adalah beli Smart TV, ada YouTube. Bila YouTube, kita boleh pilih siaran apa. Masya Allah. Dan bila waktu maghrib, saya suka kadang-kadang baca Al-Quran dengan anak kan. Bacalah Al-Quran dengan anak ni. Tapi ada waktunya saya akan buka YouTube, contohnya surah Al-Waqiah. Tuan-puan cari saja Al-Waqiah YouTube yang menggegarkan jiwa. Subhanallah. Ya. Ya, Fatimah. Sebenarnya ayah dia tak ada, si ayahnya tak ada. Ya. Jadi anaknya terlepas. Saya kan buat live dekat rumah. Nampak tak anaknya terlepas. Ini namanya Fatimah. Umurnya setahun 9 bulan. Setahun 9 bulan ya Fatimah? Ya. Betul lah, Fatimah nak masuk 2 tahun dah. Ini anak kecil nombor 7. Subhanallah. Tiba-tiba je dia muncul ni. Mungkin pintu luar tu terbuka. Kakak abang dia tak perasan. Dan ni ayah dia keluar. Jadi saya ni buat live-nya di rumah kan. Itu nampak macam kelang kabut sikit kan. Okey, Masya Allah, muslimin-muslimat mati Allah sekalian. Kisah ibu bapa yang hebat ni, ibu bapa yang cemerlang ni, yang berjaya didik anak jadi soleh-solehah, jadi hamba Allah yang baik, jadi khalifah yang kita duk cerita-cerita tu. Masya Allah, dia menjaga sangat waktu dengan Al-Quran. Lepas subuh dengan lepas subuh dengan lepas maghrib, wajib dengan Al-Quran, tak boleh buat perkara lain. Dan kami juga cuba praktikkan perkara yang sama. Maghrib, Isyak nak tengok TV ke nak apa, kalau makan sebelum maghrib tu, sebab kita pun dah siap-siap dah, okey ready. Lepas maghrib ni memang kita fokus untuk Al-Quran. Jadi mindset anak kita dah faham dah. Dan insya-Allah waktu tu bila fokus, hafal Quran sikit, cepat masuk, lepas tu baca Al-Quran. Masa tu kita boleh baca Al-Mulk, kita baca Al-Waqiah, dan kita jadikan macam contoh lepas subuh kita baca surah Yasin dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya pernah berjumpa berdepan dengan Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti. Kan abang dia tu profesor doktor apa yang di Oxford tu. Dan keluarga mereka ni memang luar biasa hebatnya. Hafaz Quran daripada kecil, hafaz hadis Nabi banyak, cemerlang daripada tingkat maksudnya sekolah sampai universiti, memang otak sangat bijak. Subhanallah, saya pernah jemput Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti kan.
Jadi pernah tanya bagaimana pendidikan ibu dan ayah doktor. Kan Dr. Aiman Al-Kiti, abang dia profesor apa dekat Oxford University dekat subhanallah. Dia kata antara waktu yang paling ibu dia paling utama, dia peranan ibu paling utama antara waktu maghrib adalah waktu full dengan Al-Quran. Dan masa waktu maghrib itulah Dr. Aiman kata ibu dia ni akan bacakan hadis Nabi, dia cerita pasal ibu sebab ayah mungkin sibuk. Ayah saya tengoklah ayah kepada ibu ni guru tak silap saya, seorang guru. Dia kata tapi waktu maghrib mesti waktu untuk ilmu Al-Quran, kemudian akan bacakan hadis Nabi. Ya tak apa bang, ayahnya dah balik, akan bacakan, tengok kaki dah naik ke atas, bacakan hadis Nabi, kemudian akan bacakan dia kata ibu dia akan buat tazkirah. Dia kata kami anak-anak ni kena dengar tazkirah mak ni, dengar sampai isyak. Subhanallah. Lepas isyak lepas isyak barulah buat kerja sekolah ke apa ke, lepas tu tidur. Jadi bukanlah bagi saya seorang ibu bapa yang cemerlang dunia akhirat, dia memang akan asingkan. Ya. Waktu maghrib tu adalah waktu memang kena ada peruntukan dengan Al-Quran. Bukannya kita kata kerja sekolah banyak, tak apalah buat kerja sekolah. Jadi masya-Allah. Kenapa Hana pun nak masuk juga. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai penutup, ada 5 minit lagi. Saya nak kisahkan sikit tentang kisah kisah Najah yang lumpuh Al-Quran. Kemudian kisah ibu Imam Syafi'i. Kejap. Subhanallah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak cerita dulu tentang kisah ibu Imam Malik. Ibu Imam Malik. Masya Allah. Ini kan kita nak teladan ibu-ibu anak yang soleh. Aliyah binti Syuraik, itu adalah nama ibu kepada Imam Malik, merupakan anak kepada Anas bin Malik. Subhanallah. Masya Allah. Subhanallah. Aliyah binti Syuraik adalah ibu kepada Imam Malik, yang merupakan anak kepada Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kematian ayahnya, ibunya tidak pernah lalai mendidiknya, sehingga Imam Malik hafaz Al-Quran dalam usia muda dan seterusnya menghantarnya meneruskan pengajian hingga menguasai ilmu hadis. Suasana keilmuan kota Madinah Munawarah membantu Imam Malik dan usaha gigihnya menuntut ilmu. Subhanallah. Aku berkata kepada ibuku, ni Imam Malik bercerita, aku berkata kepada ibuku, aku akan pergi untuk belajar. Lalu ibuku berkata, kemarilah, pakailah pakaian ilmu. Lalu ibuku memakaikan aku mismarah, satu jenis pakaian, dan meletakkan kopiah di kepalaku. Kemudian memakaikan serban di atas kopiah itu. Setelah itu dia berpesan, sekarang pergilah untuk belajar. Dia juga mengatakan, pergilah kepada Rabi'ah, guru Imam Malik, iaitu yang bernama Rabi'ah. Pelajarilah adabnya sebelum engkau pelajari ilmunya. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, kita sedang membicarakan tentang siapa? Seorang ibu kepada Imam Malik, seorang ulama, seorang imam mazhab yang sangat masyhur, yang sangat hebat. Dan kita tahu Imam Syafi'i adalah salah seorang anak murid kepada Imam Malik. Masya Allah. Nama ibunya adalah Aliyah binti Syuraik. Subhanallah. Beliau adalah ibu kepada Imam Malik. Ibu kepada Imam Malik, yang merupakan anak kepada Anas bin Malik. Masya Allah. Okey, cuba kita tengok. Setelah seorang sahabat Rasulullah, setelah kematian ayahnya, ibunya tak pernah lalai mendidiknya sehingga Imam Malik hafaz Al-Quran dan sebagainya. Masya Allah. Ketika Imam Malik nak pergi menuntut ilmu, ibu ni cakap apa? Perhatikan kata-kata ibu ni. Ibu ni berkata, Imam Malik kata, ibu, aku akan pergi belajar, nak pergi belajar ni. Ibu berkata, kemarilah, pakailah pakaian ilmu. Ibu Imam Malik kata, okey, kemari, pakailah pakaian ilmu. Lalu ibuku memakaikan aku mismarah, satu jenis pakaian, dan meletakkan kopiah ke atasku dan memakaikan serban di atas kopiah itu. Setelah itu dia berpesan, sekarang pergilah belajar. Subhanallah. Muslimin muslimat,
Apa ilmu yang kita dapat daripada seorang ibu yang sangat mendidik anaknya sampai menjadi seorang ulama yang sangat hebat. Dalam menuntut ilmu, adab kena jaga. Dari sudut pakaian, dari sudut penampilan. Sebab apa ibu kepada Imam Malik menggunakan ayat, sekarang pergilah, kemarilah, pakailah pakaian ilmu. Masya Allah, subhanallah. Macam kita lah kan. Ada pakai nak pergi main bola, pakai lain. Nak pergi jalan, pakai yang lain. Tapi kadang-kadang orang bila nak pergi menuntut ilmu, pakai biasa-biasa, lekeh-lekeh je. Ibu dia pakai kemas-kemas, memakaikan kopiah, memakaikan siap, memakaikan serban di atas kopiah. Dan berpesan, sekarang pergilah untuk belajar. Pergilah kepada Rabi'ah, iaitu guru kamu itu. Pelajarilah adabnya sebelum kamu pelajari ilmunya. Subhanallah. Memang Imam Malik terkenal seorang ulama yang beradab tinggi. Akhlak adab yang sangat hebat. Kerana itu adalah pesan-pesan seorang ibu yang tidak pernah berhenti memesan dan mengingatkan supaya belajar adab sebelum kamu belajar ilmu. Beradab kamu. Subhanallah. Dan belajarlah adab daripada guru kamu itu. Allahu Akbar. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Manusia hari ini ramai ada ilmu. Ada gelaran sampai profesor, doktor, profesor diraja macam-macam. Tetapi yang sangat susah untuk kita cari pada hari ini adalah manusia yang beradab. Manusia beradab. Bila datang ujian, bila datang satu waira, bila datang satu perkara-perkara yang nak dilepaskan amarah, adab kadang-kadang telah hilang. Subhanallah. Sebab itu orang berilmu tanpa adab, sebenarnya dia bukan orang yang berilmu. Sebab ilmu telah menjadikan dia seorang yang sombong. Ilmu sifatnya adalah menundukkan diri kita, merendahkan diri kita dan sebagainya. Tapi kalau ilmu menjadikan kita sombong, na'udzubillah, ia telah merosakkan kita. Masya Allah. Jadi itu adalah sikit saja kisah ibu kepada Imam Malik. Sekarang kita tengok sikit kisah ibu Imam Syafi'i. Nah, tak banyak ni. Sebenarnya kisah ibu-ibu imam-imam Rasulullah ni banyak. Tapi kita ambil sikit-sikit saja. Dan kita tahu tadi, ibu kepada Imam Malik adalah ibu tunggal. Ibu tunggal, wanita berdikari. Jadi saya nak selut sangat kepada ibu tunggal yang sedang gigih mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak. Anda sebenarnya sedang mewarisi perjalanan hidup ibu-ibu yang hebat bermula daripada zaman Rasulullah sampailah zaman sekarang. Dan memang tak pelik kalau kita jumpa hari ini bagaimana ibu tunggal boleh membesar dan mendidik anak dengan sempurna tanpa bantuan seorang ayah. Masya Allah. Namun ia sangat sedikit kita nak jumpa seorang anak yang hebat dibesar dan dididik oleh seorang ayah seorang diri. Itu sangat susah. Sangat susah. Tetapi kita boleh jumpa agak ramai ibu tunggal yang boleh membesar dan mendidik anak seorang diri. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, Imam Asy-Syafi'i, ibunya bernama Fatimah binti Ubaidillah Adiyah, adalah nama ibu Imam Syafi'i. Menurut Al-Baihaqi, Fatimah binti Ubaidillah berasal pada keturunan Yaman. Okey, sekian. Ketika suaminya meninggal dalam usia muda dan Imam Syafi'i masih kecil. Kisah Imam yang kedua juga kisah bagaimana kehebatan ibu tunggal membesarkan anak. Ayah Imam Syafi'i telah meninggal ketika Imam Syafi'i masih kecil. Subhanallah. Tiada harta yang diwarisi kepadanya, namun beliau tetap berjuang memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya. Beliau membawa Imam Syafi'i berhijrah daripada Gaza ke Mekah, daripada Palestin ke Mekah, untuk mempelajari Al-Quran dan menghafalnya ketika berusia 7 tahun, umur 7 tahun. Seorang wanita, seorang diri, bawa anak kecil dengan tujuan untuk belajar. Setelah itu beliau dihantar ibunya ke penempatan yang masih mengekalkan bahasa Arab Fushah, belajar menunggang kuda dan memanah. Kekurangan harta sehingga beliau hanya mampu menulis di atas tulang. Imam Syafi'i memang susah, ibunya pun susah, tapi tidak pernah memantahkan semangat untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Dan sehingga tak ada pen, tak ada kertas, tak ada kertas macam orang lain. Sebab susah, tulis di atas apa? Sehingga menulis di atas tulang. Kerana tidak mampu membeli kertas, alat-alat tulis. Kecerdasan yang tinggi melayakkan berfatwa ketika umur 15 tahun di bawah pengawasan gurunya itu Imam Malik. Imam Syafi'i telah jadi mufti pada umur 15 tahun. Bayangkan, boleh keluarkan fatwa dan boleh jadi mufti. Anak kita umur 15 tahun sekarang sedang buat apa? Saya ada anak seorang umur 15 tahun, namanya Atikah, anak sulung. Umur 15 tahun anak kita boleh buat apa?
Boleh baca tak hadis Nabi? Boleh tak baca ayat Quran dan terjemahkan dan syarah? Anak kita boleh tak ceritakan kepada kita kisah-kisah Nabi, kisah para sahabat? Sangat jauh jarak kita, sangat-sangat jauh. Anak saya sendiri pun sangat jauh. Nak ceritanya bagaimana ibu tunggal yang sangat hebat. Datang daripada air tangan pengorbanan, doa. Subhanallah, seorang ibu ni, seorang kanak-kanak yang bernama Syafi'i, Imam Syafi'i ni, subhanallah, umur 15 tahun dah jadi mufti. Dah boleh jadi mufti, keluarkan fatwa, hafazan yang sangat baik, akhlak yang sangat baik, ketajaman fikiran dan sebagainya. Begitu juga kalau kita tengok kisah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari. Imam Bukhari juga adalah anak dibesarkan oleh ibu tunggal. Imam Bukhari membesar sebagai anak yatim dan diasuh oleh ibunya. Subhanallah. Yang kita duk baca riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Nabi dan sebagainya. Ibu Imam Bukhari juga adalah seorang ibu tunggal, anak yatim sejak kecil. Kadang-kadang bila saya baca banyak sirah-sirah, sejarah-sejarah anak-anak yang hebat ni, bahkan saya pernah membaca ulasan antara hikmah terbesar seorang ulama-ulama hebat ni dibesarkan oleh sentuhan seorang ibu saja. Tak ada campur tangan seorang ayah. Itu salah satu bentuk pemeliharaan Allah terhadap anak-anak ini. Masya Allah. Bukan kita katakan ayah kepada anak-anak ini tidak baik, tidak. Mungkin berbeza bila pendidikan anak ada campur tangan ibu dan ayah. Ayah nak lain, ibu nak lain sekian. Tapi bila seorang saja yang didik, yang besarkan, memang fokus. Fokus betul-betul. Ibu ni, okey, anak ni hafaz Quran, anak ni hafaz hadis, anak ni gini. Ibu ni fokus, ikhlas betul-betul kerana Allah, selalu bergantung, tawakal lagi tinggi. Berbeza dengan ibu yang ada suami, mungkin kadang-kadang ada masalah, ngadu suami, kan gini, kan salahkan suami. Wallahualam, benda itulah yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi ibu-ibu, imam-imam, ulama yang hebat ini, Masya Allah, sama juga sebenarnya Allahu Akbar, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali pun sama. Ayah dia pun meninggal muda, meninggalkan ketika itu Imam Ahmad masih kecil. Sebenarnya kebanyakannya ulama-ulama yang hebat ini adalah dibesarkan oleh air tangan seorang ibu tunggal. Masya Allah, ayah mereka ni daripada kecil menjadi anak yatim. Umpama seperti mana Rasulullah SAW juga anak yatim daripada kandungan lagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Hebat tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi saya ingin memberi semangat kepada ibu tunggal, ibu bidikari sekalian. Sebenarnya anda sedang meniti jalan yang ditempuh oleh ibu-ibu daripada zaman Rasulullah, ibunda kita Aminah, kan, ibu kepada Nabi, sampailah hari ini, Masya Allah. Dan kalaupun kita kata ibu tunggal mencabarnya, beratnya, ujian besarkan anak seorang-seorang, tuan-puan sekalian, ada ramai suami isteri yang umur panjang lagi mencabar, lagi susah nak didik anak. Sebab itu kadang kita tak buat perbandingan. Oh, besarkan anak, didik anak seorang-seorang lagi susah daripada berdua. Subhanallah, zahir nampak begitu. Tapi ramai juga anak-anak yang ada ibu ayah tetapi tetap diuji Allah, anak itu menjadi anak yang tidak soleh, anak itu rosak dan sebagainya. Jadi tuan-puan sekian, akhirnya berbalik kepada kita sebagai ibu, sebagai ayah. Bagaimana kita nak kuatkan diri kita dengan mendidik diri kita akhlak yang baik bersungguh-sungguh. Seperti mana mukadimah yang saya mulakan tadi. Pendidikan anak-anak untuk menjadikan anak yang soleh bermula daripada ibu bapa kena mendidik diri menjadi soleh. Kita mungkin boleh suruh anak kita baca Quran dengan kita tegas, dengan kita garang. Tapi kita tidak boleh menjadikan anak kita mencintai Al-Quran sebelum kita mencintai Al-Quran. Masya Allah. Kita boleh paksa anak hantar begini, tapi kalau kita sendiri tak boleh mencintai Al-Quran, sangat susah. Mungkin boleh tapi sangat susah untuk anak kita mencintai Al-Quran kalau kita sendiri tidak mencintai Al-Quran. Anak boleh baca Quran tapi bukan dengan rasa cinta, tapi dengan rasa terpaksa. Sebab mungkin kita ukur, kalau tak baca, kalau tak cukup 5 buku surat tak boleh main. Kalau gini-gini tak boleh ni. Dia buat tapi bukan dengan rasa cinta. Masya Allah, itu satu kerugian besar dalam bab pendidikan. Kita sangat rugi bila mendidik bukan dengan hati, tapi dengan akal fikiran, dengan keinginan-keinginan kita, expectation kita. Kita nak anak kita macam ni. Tetapi adakah kita pergi merujuk? Kita benar-benar jelas bagaimana sebenarnya Allah nak anak kita? Adakah kita mengikuti kehendak kita, expectation kita, ataupun expectation Allah? Apakah kehendak Allah? Apakah kehendak Allah terhadap anak kita? Kehendak Rasulullah untuk anak kita? Masya Allah, Alhamdulillah.
Jadi sahabat-sahabat nikmat Allah sekalian, saya ucap terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama menemani saya. Tudung pun dah sengit macam-macam lah ya tuan-puan sekalian. Adalah urusan itu urusan ni menyebabkan agak kesempitan waktu. Walau bagaimanapun saya ucap terima kasih terutamanya kepada pihak penganjur. Pihak penganjur iaitu masjid apa tadi Ustaz? Masjid Muaz bin Jabal, dan pihak masjid ada berkongsi link untuk kita menyumbang. Marilah sama-sama kita menyumbang kepada Masjid Muaz bin Jabal dan juga mana-mana masjid yang minta sumbangan. Janganlah kita hanya melihat tanpa kita transfer. RM5, RM2, RM1, RM10, transferlah supaya masjid ini menjadi saksi pada kita esok di masyarakat kelak bahawasanya kita ada air tangan untuk rumah Allah. Jangan kita memilih dan menyempitkan nak bersedekah ke masjid tertentu saja. Jadi kalau boleh kita ni, dan pihak masjid sekarang sangat banyak bantu orang susah, bantu para asatizah, para ustaz-ustaz yang hilang punca pendapatan dan asnaf di sekeliling karya. Jadi marilah kita menyokong. Nombor akaun ada dikongsikan. Kalau tak ada, kita hubungi nombor telefon. Sama juga dengan di Instagram, boleh tengok komen. Kalau nak juga tapi hilang komen, boleh WhatsApp kita, boleh DM. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian. Selamat makan tengah hari, selamat bersiap untuk zuhur.